teruskan dengan slot seterusnya. Untuk skop 2 lah, amalan pemakanan sihat daripada Puan Fadwa binti Ali dari bahagian pemakanan. Puan boleh share slide tu. Terima kasih Dr. Fazrul. Dah nampak ke? Suara okey tak, Doktor? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk amalan pemakanan sihat, saya akan sampaikan 2 program lah dalam skop ni. Yang pertama adalah pelaksanaan penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat ataupun singkatannya PHSSM. PHSSM. Alright. So latar belakang. PHSM ni kita dah mula sejak tahun 2011 lah. So kita mula di IPKKM dulu dan 2012 kita dah perluaskan kepada kementerian-kementerian lain dan pada tahun 2016 dia dah jadi salah satu skop dalam Kospen Plus juga. Okay, so objektif utamanya untuk menggalakkan amalan makan secara sihat dan menyediakan pilihan makanan yang lebih sihat kepada ahli mesyuarat. So PHSM ni kita perkenalkan sebab seperti semua sedia maklum lah. So kita bekerja 8 jam sehari, so 5 hari seminggu adalah hari bekerja. So kebiasaannya 2/3 hidangan utama diambil di tempat kerja. So PHSSM ni kita lebih tumpukan kepada kalau penjawat awam menghadiri kursus ataupun mesyuarat ataupun apa-apa latihan di mana makanan tu disediakan oleh pihak urus setia. So kita nak empower urus setia tu supaya menyediakan pilihan makanan yang sihat kepada ahli mesyuarat lah. Okay. So tempat kerja merupakan salah satu persekitaran yang kita boleh kawal lah dalam menggalakkan amalan makan secara sihat di kalangan pekerja. Okay, walaupun nama kita PHSSM tetapi skop mesyuarat dalam program ni sebenarnya termasuk juga mesyuarat, kursus, seminar dan juga bengkel. Okay, yang dianjurkan oleh sesuatu agensi itulah. Okay. So apa kepentingannya kepada individu untuk memberi pilihan hidangan yang lebih sihat, menggalakkan pemakanan amalan makan secara sihat, meningkatkan pengetahuan tentang kalori makanan dan juga untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong amalan makan secara sihat itu sendiri. Dan kepentingan kepada organisasi bila anggota awam sihat, maksudnya kita boleh mengurangkan kos perubatan, mengurangkan insiden cuti sakit dan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti setiap pekerja tersebutlah. Okey, dalam PHSSM ni kita nak empower urus setia di mana orang yang bertanggungjawab dalam menyelaraskan dan menguruskan keperluan semasa mesyuarat. Okey, so urus setia ni dia bukanlah satu lantikan tetap. Maksudnya dia boleh berubah-berubah lah. Maksudnya setiap unit, setiap sektor, setiap cawangan, setiap pejabat tu mungkin urus setia ni orang yang berbeza-beza dan mungkin boleh jadi seorang, mungkin boleh jadi 3 orang ataupun seramai yang mungkin lah. Tetapi kiranya orang yang menguruskan mesyuarat daripada mungkin pemilihan tempat, penentuan tarikh, penyediaan makanan dan sebagainya lah. Okay. So untuk PHSSM ni apa peranan urus setia? So untuk menyajikan makanan yang pertama kalau boleh kita nak galakkan supaya merancang dan juga menentukan jenis sajian. Okay, merancang menu ni lebih kepada contoh sama ada kita nak bagi makan nasi ataupun makan mie ataupun makan roti. Okay, jenis sajian pula bergantung kepada setting ataupun setup. Maksudnya kalau mungkin mesyuarat kita buat secara pre-plated, kalau kita buat kursus ataupun latihan mungkin kita akan hidang melalui buffet dan sebagainya lah. Okay. So bila kita dah plan menu tu,
dapatkan kalori makanan. Dan semasa mesyuarat dilaksanakan, pastikan makanan yang kita tempah tu dihidang tepat pada waktunya. Pastikan menu yang ditempah itu juga samalah yang dihantar pada hari mesyuarat, dan pastikan label kalori juga dipamerkan. Okey. Dan selepas mesyuarat tu standard punya ni, pastikan bilik mesyuarat kemas dan sebagainya lah. Okey. So apa prinsip dalam penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat? Okey, prinsip penyajian hidangan sihat semasa mesyuarat ada 9 prinsip. Tetapi dalam pelaksanaan PHSSM ni kita fokus kepada 5 prinsip utama yang kita pantau lah melalui laporan yang perlu dihantar. Okey, so prinsip yang pertama adalah menyediakan air kosong sepanjang waktu majlis. Okey, kalau boleh tak kira kita punya mesyuarat ke, latihan ke, apa ke, pastikan air kosong disediakan. Okey, penyediaan tu bergantung kepada bajet dan kesesuaian. Maksudnya kalau nak disediakan melalui air mineral dan gelas ataupun air mineral dalam botol sahaja tak ada masalah. Kalau bilik mesyuarat yang dah ada water dispenser tu pun tak ada masalah. Tetapi kita nak galakkan bahawa penyediaan air kosong tu sentiasa ada. Okey. Dan yang kedua, apabila kita sediakan air panas, kita galakkan untuk sajikan susu dan juga gula secara berasingan bagi minuman panas. So susu kalau boleh, kita galakkan penggunaan susu segar ataupun susu UHT ataupun susu serbuk full cream ataupun low fat. Tetapi elakkan penggunaan krema manis ataupun krema bukan tenusur. So setting ni senang je, kita tengok contoh macam kita pergi hotel lah. So hotel minuman panas kita akan asingkan minuman panas dengan gula dan juga susu. Tetapi susu tu kita nak pastikan susu dan bukan krema lah. Dan tidak digalakkan, kalau boleh jangan hidangkan yang telah siap dibancuh. So sajikan buah-buahan segar. So pastikan setiap kali tempahan dibuat ada buah-buahan. So walaupun minum pagi, kalau boleh digalakkan, kalau minum pagi biasanya kita hidangkan contoh 2 kuih bersama minuman panas. So gantikan salah satu kuih tu dengan buah-buahan segar. Maksudnya satu kuih, satu buah-buahan potong dan juga minuman panas. Ataupun semasa makan tengah hari, biasanya kalau makan tengah hari kita sediakan makanan berat, buah tu biasanya akan ada. Tetapi ada juga insiden-insiden yang tidak dihidangkan buah. So kat sinilah yang kita nak galakkan urus setiap mesyuarat untuk pastikan buah tu menjadi salah satu hidangan yang disediakan kepada ahli-ahli mesyuarat lah. Yang keempat, sajikan sayur untuk waktu makan utama. So waktu makan utama ni kebiasaannya untuk makan tengah hari lah. So untuk makan tengah hari ataupun kalau ada sediakan sarapan, so sarapan sediakan juga buah dan juga sayur lah. So yang kelima, prinsip yang kelima, sedia dan pamerkan label kalori makanan pada setiap hidangan semasa mesyuarat. So paparan label kalori ni pun merupakan salah satu prinsip yang kita pantau. So 5 prinsip utama yang saya baru jelaskan ni adalah prinsip yang kita akan pantau dalam laporan yang perlu dihantar lah. So prinsip yang seterusnya adalah sajikan buah, kuih dan juga lauk pada saiz sajian yang disarankan. Kita galakkan saiz sajian kuih ataupun ayam ataupun buah itu tidak terlalu besar. So kalau macam kita tengok gambar tu, kalau contoh kari pup yang saiz biasa, saiz standard, bukan yang macam sekarang. Sekarang ni yang kebiasaannya orang jual dia dah besarkan saiz sebab nak selarikan dengan harga. Tapi dalam PHSSM ni kita galak saiz yang biasa. Kalau untuk ayam, saiz ayam potongan biasa. Potongan 14. So kat sini contoh je lah. So 1 pau dan juga 1 kari pup di mana kita galakkan saiz kuih tu antara 30 ke 50 gram sekeping. Kalau kuih jenis kukus yang dalam
talam tu biasanya potongan sekarang tu dia dah standard dalam 40 gram. So itu memang dah dalam saiz sajian yang kita galakkan lah. Okay, so ni contoh ikan dan juga ayam. Okay. So ni untuk buah-buahan. So ni contoh kalau kita buat pre-plated tu buah-buahan. So dalam PHSSM ni kita galakkan sajian buah dalam saiz yang sederhana. So ada dua kebaikannya, satunya kita dapat kawal pengambilan kalori dan yang keduanya memudahkan ahli mesyuarat untuk mengambil makanan tersebut semasa mesyuarat lah. Okay, terutamanya kalau pre-plated buah ni yang kita sediakan mereka boleh makan sepanjang waktu mesyuarat, so mudah untuk mereka makan dan kalori juga dalam kuantiti yang masih digalakkan lagi lah. Okay. So prinsip yang seterusnya adalah kurangkan penggunaan gula, garam dan minyak dalam penyediaan makanan. So untuk prinsip ketujuh ni lebih kepada cara kita untuk merancang menu tu lah. So contohnya kita kena plan untuk makan tengah hari. So contohnya kita sediakan nasi, contoh lauk ayam dan juga lauk sayur. So kita boleh kurangkan penggunaan lemak tu, contohnya nasi, lepas tu kita order ayam contoh masak kari dan sayur tu kita buat mungkin sayur sup ataupun sayur tumis biasa. So kita tak galakkanlah ayam kari, lepas tu kita tempah sayur pun masakan bersantan ataupun berlemak. Okay. So yang seterusnya, yang ke-8, elakkan penggunaan perasa dan pewarna tiruan dalam makanan. Okay, so ini lebih kepada penggunaan dan juga pemilihan kuih-kuih lah. Kalau pewarna ni lebih kepada kuih. So dalam PHSM ni kita tak berapa galakkan pemilihan dan juga makanan yang menggunakan perisa dan pewarna tiruan. Okey, dan yang seterusnya, sekiranya makanan yang diminta tidak dapat disediakan oleh pihak caterer, so mohon caterer tersebut untuk maklumkan selewat-lewatnya sehari sebelum mesyuarat lah. Okey, sebab pentingnya prinsip yang ke-9 ni sebab kita buat paparan kalori. So kita tak naklah hari ni kita paparkan, kita sediakan kuih karipap bersama buah, tetapi yang dihidangkan, yang dibawa oleh caterer contohnya kuih seri muka dan juga buah-buahan. So kat situ kita nak cuba elakkan lah sebab kita nak sampaikan maklumat kalori kepada ahli mesyuarat. So kalau kita punya maklumat tu tak tepat, so kata faedah daripada pelabelan kalori tu tidak dapat disampaikan kepada ahli mesyuarat berkenaan lah. Okay. So dalam pelabelan kalori ni, kiranya dalam 5 prinsip yang utama yang kita pantau, sebenarnya pelabelan kalori inilah yang macam benda baru ataupun yang ada komitmen sikit daripada pihak urus setia. Okay. So pelabelan kalori ni cara untuk kita laksanakan. So pertamanya kita galakkan supaya semua makanan dan minuman dihidang perlu dilabel. Okay. Dan pastikan senarai makanan dan sukatan juga sama seperti yang dihidangkan lah. Okay. So contohnya kita kata kita sediakan sandwich 2 keping, so kita punya kalori tu 2 keping lah. Okay. Jangan pula kita buat kita punya label kalori sekeping tapi kita hidang 2 keping. Macam tu lah. So label kalori yang dipamerkan juga bersesuaian dengan cara hidangan. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh lah apa maksud label kalori tu sesuai dengan cara hidangan. So apa peranan kita dalam nak buat pelabelan kalori? Pertama, dapatkan nilai kalori setiap makanan dan minuman yang ditempah. So tentukan jenis label yang bersesuaian. Maksudnya contoh kita nak hidang melalui pre-plated, makanan berbungkus, buffet, dom ataupun fully serve, dan bila kita dah siap label kalori, cetak dan juga kita paparkanlah semasa mesyuarat ataupun majlis berlangsung. So dekat mana nak dapatkan maklumat kalori? So dapatkan maklumat kalori ni salah satunya di laman web bahagian pemakanan, okey, seperti di paparan. Di mana di paparan utama tu di bahagian bawah sekali kita ada pautan untuk kita download senarai kalori bagi makanan dan minuman. Okey, kebanyakan makanan dan minuman maklumat kalori tu ada dalam bank kalori yang kita dah attach dekat laman web bahagian pemakanan lah. Okey, satu cara yang kita boleh dapat maklumat kalori adalah dekat aplikasi My Nutri Diary 2.
Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun di handphone masing-masing lah menggunakan App Store ataupun Play Store. Okay, ini adalah dua medium yang boleh dapat di mana-mana lah. Okay, selain daripada yang maklumat-maklumat yang kita boleh bagi hard copy semua tu kami ada juga. Tapi yang dua bank gallery dan juga MyNutriDiary ni yang paling mudah dan boleh diakses di mana-mana lah. Okay, so cara hidangan dan pelabelan kalori ni, cara hidangan ni adalah penting untuk kita tahu supaya kita punya pelabelan kalori tu dapat dipaparkan dengan betul lah, di mana cara hidangan, maksudnya cara hidangan ni adalah melalui pre-plated, makanan berbungkus, buffet, dome ataupun fully serve. Okay, so sebagai contoh makanan pre-plated, kebiasaan yang kita buat yang pertama sama ada menggunakan stiker, kita tampal di cling wrap makanan tersebut seperti gambar di sebelah kanan, dan gambar sebelah kiri tu kita pakai kad kecil lah, di mana kad kita tempah khas tu. So kita buat nama majlis dan juga makanan yang dihidangkan bersama dengan maklumat kalori. Okey, kalau untuk makanan berbungkus pun biasanya kita sediakan maklumat kalori tu menggunakan stiker, okey, ditampal di bungkusan atau di bungkusan makanan yang dibekalkan lah. Kalau untuk buffet, kita sediakan menggunakan buffet stand dan kita paparkan di setiap jenis makanan. Dan kalau untuk VVIP menggunakan dome ataupun hidang, biasanya akan disediakan menggunakan kad menu. Okay. Contoh maklumat yang kita paparkan dalam kad menu tu, kebiasaannya kita letakkan nama majlis, tarikh majlis, saranan pengambilan kalori harian, dan sebelah kanan tu apa makanan yang dihidangkan pada majlis tersebut lah. Okey, dan yang sekarang selaras dengan kita dalam teknologi ni, so kalau kita nak menjimatkan ataupun di tempat mesyuarat, putus ke? Saya keluar. Tadi putus sekejap. Tiba-tiba saya terkeluar daripada slide sekejap Jadi. Okay. So kita sambung. So kalau nak buat QR code ni pun boleh lah. Okay, dengan kita bergerak bersama teknologi sekarang lah. Okay, so PHSM selain daripada kita plan menu, kita tengok prinsip-prinsip, kita patuh ada prinsip yang dicadangkan tu. So perkara yang perlu diberi perhatian juga dalam kita merancang ni adalah keperluan bagi menyediakan menu ataupun hidangan vegetarian lah. So terutamanya kalau majlis ataupun mesyuarat kita dah tahu memang ada pengamal vegetarian, so kita sebagai urus setia kena digalakkan untuk menyediakan pilihan vegetarian lah kepada mereka. Okay, so apa yang penting dalam kita merancang menu vegetarian, pertamanya adalah bila kita sebut vegetarian bukanlah semata-mata sayur. So pastikan kita sediakan juga sumber berasaskan protein, tetapi sumber yang berasaskan protein tumbuhan. Okay. So protein tumbuhan seperti tahu, tempe ataupun kekacang lain lah. Okay. Dan elakkan penggunaan ataupun kita tidak galakkan penggunaan milk analog ataupun mock meat lah, ataupun produk-produk vegetarian, produk-produk diproses. Maksudnya macam ayam vegetarian, daging vegetarian. Kalau boleh kita tak galakkan. Okay, kita lagi galakkan
protein haiwan digantikan dengan protein tumbuhan yang seperti tahu, tempe dan sebagainya lah. Okey, dan bila kita tahu, kalau boleh, bila kita dapat tahu bahawa ahli mesyuarat ataupun ahli majlis kita tu ada dari kalangan yang beragama Hindu, kalau boleh elakkan makanan dihidangkan tu yang berasaskan daging lembu. Okey, bagi menjaga sensitiviti. Okey. Okey. So untuk yang pertama, PHSSM dah habis. So saya teruskan dengan program kedua dalam amalan pemakanan sihat, iaitu pelaksanaan pengiktirafan kafeteria sihat. Okey. So yang pertama tadi adalah program yang kita laksanakan di dalam tempat kerja. So yang kedua adalah kafeteria sihat, di mana kafeteria yang berada di dalam kawasan kita bekerja. Okay, kita galakkan untuk mereka mendapat pengiktirafan kafeteria sihat. Okay, so kafeteria sihat sangkut sekejap . Okay. So kafeteria sihat merupakan salah satu inisiatif KKM juga yang kita buat untuk menjadikan persekitaran yang menyokong amalan makanan yang sihat, berhasiat, bersih dan juga selamat. Okay. Bermula pada tahun 2012, kita telah mulakan pengiktirafan kafeteria sihat. So by tahun 2020, semua kafeteria iaitu 191 kafeteria di bawah fasiliti KKM telah diiktiraf. Okey, dan inisiatif ini juga telah diperluaskan ke agensi kerajaan lain, di mana sehingga Disember 2020, 34 kafeteria di luar agensi KKM iaitu di kementerian lain, di sekolah, di IPTA dan di agensi-agensi kerajaan lain telah mendapat pengiktirafan, dan juga 30 kafeteria di agensi swasta juga telah diiktiraf sebagai kafeteria sihat. Okay, definasi kafeteria sihat yang pertama adalah dia merupakan premis yang menyedia, menghidang, menjual makanan atau minuman yang berkhasiat, bersih dan selamat. Dan syarat utama kafeteria sihat ni adalah dia perlu berada dalam bangunan kekal yang mematuhi prinsip amalan kebersihan yang baik. Okey, so maksudnya kafeteria sihat ni pengiktirafan dia kita hanya berikan kepada kafeteria yang berada dalam bangunan kekal. Maksudnya untuk gerai ke apa tu sukar sedikit sebab keperluan untuk memenuhi komponen kebersihan dan keselamatan makanan tu tinggilah. Maksudnya dia kena dapat kategori A baru dia boleh dapat untuk pengiktirafan kafeteria sihat ni. So prasyarat dalam permohonan ni yang pertamanya adalah kafeteria sihat, premis yang nak dapat kafeteria sihat pertamanya pengusaha dan juga pengendali makanan yang mengendalikan makanan secara direct, maksudnya tukang masak dan pembantu tukang masak, dia mesti ada 3 syarat utama, iaitu telah disuntik vaksinasi typhoid, yang kedua telah menghadiri latihan pengendali makanan, dan yang ketiga mereka juga telah menghadiri latihan catering sihat. Okay, so peranan pengusaha dan juga pengendali makanan yang mengendali makanan secara terus ni dia perlu penuhi 3 syarat tu. Dan dari segi penjualan, so kafeteria sihat dilarang menjual makanan yang dijeruk, tak kiralah masam, masin ataupun manis. Lepas tu di makanan ringan juga tidak boleh dijual, makanan ringan yang mengandungi bahan perisa ataupun pewarna tiruan. Makanan diproses seperti sosis, daging burger dan nugget juga tidak boleh dijual di premis yang ingin mendapat pengiktirafan. Minuman pracampur 3 dalam 1, minuman berkarbonat, tak kira apa jenis minuman berkarbonat walaupun 100+, dan juga minuman beralkohol juga dilarang dijual.
dan juga gula-gula juga tidak boleh dijual kecuali gula-gula berubat. Okey. So premis yang berminat untuk mendapat pengiktirafan juga tidak boleh mempunyai rekod kejadian keracunan makanan dalam tempoh setahun ke belakang. Maksudnya contoh dia nak mohon untuk dapat 2021, tetapi pada hujung tahun 2020 dia baru ada kes keracunan makanan. So kat situ pun kita hold dululah, kita tak bagi untuk mendapat pengiktirafan dulu. Okey, dan di kafeteria sihat perkara wajib yang perlu jual adalah sekurang-kurangnya sejenis sayur, sejenis buah dan juga menyedia ataupun menjual air kosong. So menyedia air kosong ni, menyedia tu maksudnya ada setengah-setengah kafeteria tu air kosong disediakan secara percuma. So ada setengah-setengah tu dijual dalam bentuk air mineral. So salah satu tu pun dah boleh memenuhi syarat dalam dapat prasyarat yang utama ni dululah. Okey. So komponen penilaian dalam kafeteria sihat. Okey, dalam kafeteria sihat ni ada dua komponen utama yang kita nilai. Yang pertama adalah dari aspek keselamatan dan juga kualiti makanan, dan yang kedua daripada aspek pemakanan sihat. So dalam keselamatan dan kualiti makanan, so macam saya sebutkan tadi, pengusaha dan pengendali makanan dia perlu ada menghadiri kursus pengendali makanan yang berekod, maksudnya dia ada bukti sijil. Okey, menghadiri latihan catering sihat dan juga mendapat suntikan anti-typhoid. Okey. Dan juga premis ataupun kafeteria yang berminat untuk mendapatkan kafeteria sihat ni, dia perlulah memenuhi tahap kebersihan dan keselamatan makanan, markahnya kena lebih daripada 86%. Okey, so tu satu daripada keselamatan dan kualiti makanan. So daripada pemakanan sihat, so daripada makanan sihat ni secara amnya menyediakan pilihan makanan yang lebih sihat dan memaparkan maklumat pemakanan seperti pelabelan kalori dan juga poster makanan. So dalam kedua-dua komponen ni dia ada borang penilaian. So kedua-dua borang penilaian ni markah untuk diberi pengiktirafan kafeteria sihat adalah perlu memenuhi 86% ke atas. Maksudnya dalam aspek keselamatan kualiti makanan, markah perlu lebih 86%, pemakanan sihat pun kena lebih 86%. So untuk pemakanan sihat, ini antara yang kita nilai. Okey, so apa yang dinilai ni maksudnya sama ada dia buat ataupun dia tak buat lah. So kalau dia buat markah tu penuh, so kita pakai konsep demerit. So markah 100%, so jika ada pelanggaran daripada salah satu komponen pemakanan sihat ni, markah akan ditolak, tetapi dia tidak boleh kurang daripada 86%. Okey, so antara yang dinilai adalah hidangan bergoreng yang dijual tidak terlalu berminyak, menjual sekurang-kurangnya 2 jenis masakan berasaskan sayur. So kalau tengok sayur, prasyarat kita kata sekurang-kurangnya kena ada 1 sayur. Okey, so itu dah dapat penuhi prasyarat, tapi untuk dapat markah lebih, kalau dia jual lebih daripada 2 jenis masakan berasaskan sayur, so dia dapat markah tambahan lagi lah. Okey, menyediakan hidangan dengan kaedah kukus, rebus dan panggang. So ini untuk makanan berasaskan protein, kita galakkan penyediaan makanan dengan kaedah yang lebih sihat. Okey, menyediakan sekurang-kurangnya 1 jenis masakan berasaskan kekacang. So contohnya kumpulan legium, tempe, tahu ataupun kuih-kuih ataupun bubur yang berasaskan kekacang. Okey, menyediakan sekurang-kurangnya, menjual sekurang-kurangnya 1 jenis buah-buahan segar. Okey, dan menyediakan pilihan minuman menggunakan susu rendah lemak ataupun susu skim. Maksudnya minuman dibancuh tu biasanya macam contoh kat kafe minum teh susu ke, kopi susu ke, biasanya menggunakan susu pekat manis. So di kafeteria sihat kita galakkan menyediakan pilihan. Maksudnya kalau ada yang nak minum teh tarik tapi buat guna susu rendah lemak, so pilihan tu disediakan. So kat situ pun ada extra mark dekat situ. Tidak menjual semua jenis makanan berkrim ataupun bersalut gula, tidak menggunakan MSG ataupun stok segera, dan juga tidak menjual minuman yang disediakan menggunakan bes minuman ringan. Okey, so ni antara komponen pemakanan yang kita nilai lah dalam kita nak penuhi markah 86% tadi tu. Okey, dan juga pengiktirafan ni bila kita dah iktiraf,
Okey, pengiktirafan ni validitinya selama 3 tahun. So dalam tempoh 3 tahun tu setahun sekali pasukan ataupun penilai akan pergi memantau untuk tengok pematuhan. Okey, dan dalam tempoh 3 tahun ni pula kalau ada salah satu daripada 5 kriteria ini terjadi, so boleh berlaku kita tarik semula pengiktirafan tu lah. Okey, so apa yang kriteria yang boleh menyebabkan berlaku penarikan semula tu adalah pertama, kejadian keracunan makanan dan disabitkan ataupun kafeteria ditutup atas apa jua kesalahan yang disabitkan. Okey, pertukaran premis ataupun tender ataupun kontrak. Okey, so pengiktirafan kafeteria sihat ni kita berikan kepada premis dan juga syarikat pada tempat tersebut. Maksudnya contoh premis syarikat A di premis kerajaan, contoh di KKM premis A. So kalau syarikat A ni dia berpindah pula kepada Kementerian Pelajaran. So pengiktirafan ni dia dah tak boleh bawa. Okey, sebab dia berkait dengan markah dari segi keselamatan dan juga kualiti makanan tadi itulah. Okey, kriteria ni juga pengiktirafan boleh ditarik balik kalau berlaku penipuan atau penyalahgunaan logo kafeteria sihat ataupun kafeteria tersebut tidak renew CJ pengiktirafan, dah tamat tempoh tapi dia tak renew. Okey, dan juga boleh juga ditarik kalau markah pemantauan kurang daripada markah minima yang telah ditetapkan. Okey, ataupun masa pemantauan tu, contoh pemantauan tu ada berlaku aduan dan pasukan penilai pergi tengok markah tu tak sampai 86%. Okey, so kalau kita dah buat teguran tapi tiada tindakan penambahbaikan dalam tempoh yang telah dipersetujui, maksudnya kafeteria sihat tu pengiktirafan tu boleh ditarik semula. Alright, so macam mana untuk kita dapatkan pengiktirafan? So yang pertama, pengusaha premis akan dibimbing secara teknikal oleh Pegawai Sains Pemakanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri ataupun Pejabat Kesihatan Daerah ataupun klinik kesihatan yang berdekatan. Okey, dan dari aspek keselamatan dan juga komponen pemakanan sihat. So selain Pegawai Sains Pemakanan, bimbingan teknikal juga akan dilakukan oleh Inspektor Kesihatan, Food dan juga Pegawai Teknologi Makanan lah untuk cover dari segi aspek keselamatan dan kualiti makanan. Okey, so biasanya proses bimbingan dalam tempoh 6 bulan. So selepas tamat tempoh bimbingan 6 bulan, penilaian akan dilakukan oleh pasukan penilai yang dilantik oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Okey, so kalau pasukan penilai dah pergi tengok, so pengiktirafan akan diberikan kepada premis yang memenuhi kriteria lah. Okey. So ini contoh kafeteria sihat yang telah mendapat pengiktirafan. Okey, contoh di HQ kafeteria I7 dan juga salah satu hospital, contoh Hospital Putrajaya. Alright. So itu sahaja untuk 2 program dalam amalan pemakanan sihat. Kalau ada apa-apa soalan. Puan, saya daripada Kedah, JKN Kedah, nak tanya, dalam masa dah diiktiraf kafeteria tu, tiba-tiba dia kena tindakan penutupan premis. Maksudnya kena tutup dan menggunakan akta makanan. Sebab dia kurang bersih lah. Kan masa whatever dia dah buat pengiktirafan, dapat pengiktirafan kafeteria sihat untuk 3 tahun. Tiba-tiba dalam masa checking lah, pemeriksaan berkala daripada PPKP, dia kata tiba-tiba dia kurang daripada 70% ataupun dia yang menyebabkan ada kita boleh buat penutupan lah di kafeteria tu, dia kena tarik balik ke Puan? Kalau dia once dia dah penutupan semula atas apa sebab, maksudnya dia markah dia kurang daripada 70% tu, so pasukan penilai di Jabatan Kesihatan Negeri kena inform kepada tim di Ibu Pejabat supaya kita buat penarikan semula lah.
Maksudnya dia bukan dibagi peluang kedua lah. Maksudnya after dia buka kan kita selalu tutup 7 hari untuk proses pembersihan. Lepas tu dia okey lah kan. Tiba-tiba memang bila kena je penutupan bawah akta makanan, automatically terus pembatalan lah. Betul, sebab dia dalam yang kriteria pertama tadi, once ada kejadian keracunan dan juga once ada penutupan tu dia memang ditarik balik. Tetapi kalau masa pemantauan secara berkala tu dia punya markah tu yang bawah daripada 86% yang syarat untuk dapat kafe, tetapi dia atas daripada 70 di mana dia tak perlu tutup. So kat situ pun sepatutnya kat situ dah ada reminder supaya dia kena naikkan balik markah tu. So kat situ yang ada grace period, maksudnya contoh PPKP bagi apa tindakan pembetulan dia boleh buat. So kalau dalam tempoh seminggu dia dah betulkan dan itu tak ada masalah. Tapi once penutupan dan juga ada keracunan, yang tu dia automatically. Tapi yang tu pasukan di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri kena notify kami di Ibu Pejabat. Sebab pengiktirafan dan juga mesyuarat kita buat di peringkat Ibu Pejabat. Dan database pun di peringkat Ibu Pejabat. Tapi notification tu perlu disampaikan lah supaya penarikan semula tu kita boleh penarikan semula kita boleh keluarkan. Tapi selepas penarikan semula tu, contoh dia dah buat pembaikan, so mungkin kita bagi tempoh sebulan ataupun 2 bulan, kita tengok dah ada improvement, so hantar semulalah untuk dapat pengiktirafan tu. So kalau dah hantar semula, markah semua okey balik, so kita bagi pengiktirafan semula lah, tapi tarikh tu akan ikut tarikh yang baru. Tempoh tarikh yang baru. Okey, terima kasih. Alright. Okay, ada soalan lain? Puan Fadwa, kalau kafeteria ni dekat agensi ni, kalau dia berminat untuk dapatkan pengiktirafan, macam mana dia nak mohon? Dia nak kontak siapa? Dia kontak pegawai pemakanan di pejabat kesihatan ataupun jabatan kesihatan yang terdekat lah, doktor. Ada yuran tak? Tak ada, semua free of charge. Mula Ada soalan lain? Siapa nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke slot seterusnya lah. Puan Liana. Alright. Dah ada? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Fadwa.